Pada hari ini saya akan membincangkan tentang pandangan falsafah utilitarian dalam mengenai masalah pencemaran udara. Jadi sebagai seseorang utilitarian, mereka percaya bahawa sesebuah aksi itu bermoral atau tidak bermoral dan bergantung kepada akibat daripada keputusan mereka. Jadi sekiranya akibat tersebut memberi manfaat yang paling banyak kepada orang yang paling ramai, inilah aksi yang bermoral. Jadi sebagai contoh, dalam sesebuah negara, aktiviti ekonomi seperti penjanaan tenaga dan transportasi ini akan mengembangkan ekonomi, memberi peluang pekerjaan kepada orang ramai dan juga meningkatkan taraf hidup sesebuah masyarakat. Tetapi dia juga akan mengeluarkan pencemar-pencemar ke udara dan ini akan merosotkan kesihatan manusia. Jadi tugas kerajaan dalam kes ini, mereka tidak boleh sahaja membuat undang-undang untuk mengawal pencemaran udara sebab ini akan meningkatkan kos untuk bisnes-bisnes atau kilang-kilang tersebut untuk melakukan aktiviti mereka, dan peningkatan kos akan membuat kos sara hidup orang akan meningkat juga sebab mereka terpaksa membayar lebih banyak untuk mendapat hasil yang sama kuantiti. Selain daripada itu, kilang-kilang atau bisnes-bisnes tersebut juga mungkin terpaksa membuang beberapa pekerja untuk mengurangkan kos mereka. Jadi jawapannya bukan begitu terang dan tidak begitu satu hal lah, sebab memang ada kebaikan tetapi ada juga keburukannya. Jadi sekarang saya akan memberi part saya kepada Yinghui untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai etika yang terlibat dalam pencemaran udara. Terima kasih. Cara itu dari etika kita, alam bukan sekadar sumber untuk manusia, tetapi ada nilai intrinsik mencemarkan udara, bermakna kita gagal menghormati dan alam dan makhluk lain yang turut bergantung pada udara bersih seperti burung dan haiwan liar. Okey, sekarang saya akan membincangkan tentang pemikiran deontologi. Jadi sebagai ahli deontologi, mereka berfikir bahawa sesebuah aksi itu bermoral atau tidak bermoral, dia bergantung rapat kepada prinsip deontologi dan tugas-tugas mereka. Dia tidak kisah tentang apakah akibat daripada aksi mereka itu. Dorang bukan macam utilitarian. Dorang lebih kepada ini saya punya tugas, jangan langgar tugas saya. Macam begitu. Jadi sebagai contoh, seorang deontologi mempunyai satu tugas, iaitu mereka bukan tugas tapi prinsip bahawa setiap manusia dalam dunia ini mempunyai hak untuk menerima udara yang bersih supaya mereka boleh bernafas dengan sempurna, mengurangkan toksik-toksik memasuki badan seseorang, mengurangkan pencemaran udara dan mengurangkan kemerosotan kesihatan. Jadi mereka percaya inilah hak seseorang manusia dan kerajaan sepatutnya protect hak manusia ini. Sepatutnya sebegitu. Dan example lain pula juga, seseorang deontologi, mereka mempunyai tugas untuk memelihara masa hadapan generasi yang akan datang. Jadi maksudnya sekarang kita perlu memastikan kita tidak merosakkan dunia sekarang ini sebab orang lain juga akan menduduki bumi ini. Jadi inilah antara pemikiran seseorang deontologi mengenai pencemaran udara dan pencemaran alam sekitar. Mereka mempunyai tugas dan mereka akan mengatakan jangan melanggari tugas saya sebab kalau kamu melakukan gitu, ini adalah melanggari kepercayaan saya dan saya tidak menerima cara ini. Tetapi dia punya dilema ialah kalau satu aktiviti ini dia memang akan mengeluarkan sedikit pencemaran, tetapi sedikit pencemaran ini dia amat bermanfaat kepada orang lain dan memberi sangat banyak faedah kepada manusia. Walaupun ada sedikit pencemaran, tetapi jika seseorang itu seorang yang ekstremis dalam pemikiran deontologi ini, mereka langsung tidak akan menerima sebab mereka cakap saya tidak kisah, 0.1% pun saya tidak mau terima sebab ini telah melanggar tugas saya. Jadi inilah dilema moral yang dihadapi oleh seseorang deontologis. Dan bagi pendapat saya, ini adalah sangat tidak realistik dan susah untuk implement dalam kehidupan seseorang. Terima kasih.
Isu ini sangat berkait rapat dengan Maklumat Pembangunan Mampang 13, iaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Gas pencemar seperti karbon monoksida dan menada menyumbang kepada pemanasan global. Mengurangkan pencemaran udara adalah langkah yang penting untuk menangani perubahan iklim. Kami sedar bahawa menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Kami belajar bahawa tindakan kecil seperti menggunakan pengangkutan awam dan menanam pokok mampu memberi impak besar. Kami berjanji untuk lebih peka terhadap kesan tindakan harian kami terhadap udara dan bumi yang kita kongsi bersama. Sekian, terima kasih.